Filem ini bermula dengan Sonny Heist bangun di dalam vannya selepas bermimpi menakutkan tentang kemalangan kereta. Dia bersiap dan pergi ke litar lumba Daytona pada tengah malam. Dia berlumba dalam 24 jam Daytona. Sonny menyemak papan mata dan melihat pasukannya berada di tempat ketujuh. Tidak lama kemudian, pemandu lain dari pasukannya masuk ke dalam lubang dan Sonny melompat ke dalam kereta. Dia mula berlumba dengan pantas dan melepasi beberapa buah kereta. Tidak lama kemudian, dia berada betul-betul di belakang kereta di tempat pertama, sebuah BMW. Dia memberi tekanan kepada pemandu BMW yang melakukan kesilapan dan keluar dari trek. Ini memberi peluang kepada Sonny untuk menduduki tempat pertama. Sonny memandu sepanjang malam dan membantu pasukannya memenangi perlumbaan. Semua orang meraihkannya, tetapi Sonny mengemas barang-barangnya secara senyap-senyap. Apabila bos pasukannya datang untuk bercakap tentang trofi itu, Sonny berkata dia tidak mahukannya dan hanya mengambil wang hadiahnya. Ketika Sonny hendak pergi, bosnya memintanya berlumba lagi, tetapi Sonny berkata tidak dan pergi. Beberapa saat kemudian, kawan lamanya, Ruben, muncul. Ruben pernah berlumba dengan Sonny dalam Formula 1. Dia memberitahu Sonny bahawa dia kehilangan $350 juta selepas memulakan pasukan Formula 1 yang dipanggil Apex GP. Pasukan itu tidak memperoleh sebaran mata dalam 2 tahun dan salah seorang pemandu telah berhenti. Ruben berkata dia mahu Sonny berlumba untuk pasukan itu. Walaupun Sonny kini lebih tua, Ruben percaya pengalamannya akan membantu. Dia memberitahu Sonny bahawa peningkatan baru akan datang dan jika mereka hanya boleh memenangi satu perlumbaan, ia akan bermakna segala-galanya. Sebelum pergi, Ruben memberikan Sonny tiket kelas pertama ke London dan berkata ini adalah peluangnya untuk kembali ke Formula 1. Jika dia menang, dia boleh buktikan dia masih yang terbaik di dunia. Kemudian, Sonny bercakap dengan seorang pelayan dan memberitahunya tentang tawaran itu. Dia berkata ia bukan hanya tentang wang, tetapi tentang melakukan apa yang dirasakan betul. Selepas memikirkannya, Sonny memutuskan untuk pergi. Sementara itu, pada hari ujian Grand Prix Britain, seorang pemandu muda bernama Joshua sedang menguji kereta itu. Dia pergi terpantas dalam 2 bahagian pertama trek, tetapi akhirnya menjadi lebih perlahan daripada yang dijangkakan secara keseluruhan. Kembali ke garaj, Joshua kecewa dengan perasaan kereta itu. Dia memberitahu pengarah teknikal pasukan, Kate, untuk membetulkannya, tetapi dia menjelaskan ia tidak semudah itu dan cuba menenangkannya. Sejurus itu, penerus Joshua muncul. Dia memberitahu Joshua bahawa penerusan dan pemilik pasukan akan berubah tidak lama lagi, jadi dia perlu melakukan yang terbaik untuk menarik perhatian orang baru yang bertanggungjawab. Beberapa saat kemudian, Ruben tiba dan pada masa yang sama, ketua pasukan, Kaspar, menyedari seseorang yang tidak dijangka, Sonny. Ruben memperkenalkan Sonny kepada semua orang dan mengumumkan bahawa dia pemandu baru. Beberapa ahli pasukan mempersoalkan keputusan ini. Sonny sedar dia bukan pilihan pertama. Ruben sudah mencuba 8 pemandu lain. Sonny melihat ke arah kereta dan memberitahu pasukan untuk memberikannya persediaan yang sama seperti Joshua. Dia mengatakan bahawa jika dia tidak berada dalam masa 1 saat dari masa pusingan Joshua, dia akan berhenti. Selepas mengetahui beberapa perkara tentang kereta itu, Sonny keluar untuk memandu. Dia berjaya datang dalam masa setengah saat dari masa Joshua, tetapi kemudian hilang kawalan dan terhempas. Selepas kemalangan itu, dia berkongsi beberapa pemikiran tentang masalah kereta itu, dan kemudian pergi. Keesokan harinya, Joshua memandu ke rumah ibunya. Penerusnya menyuruhnya melakukan lebih banyak kerja perhubungan awam, PR, tetapi Joshua tidak berminat. Di rumah ibunya, dia menggalakkan dia untuk terus pergi. Sementara itu, Sonny melihat Kate menunggang basikal ke tempat kerja. Kemudian, di kilang pasukan, dia bertanya kepadanya mengapa. Dia menerangkan bahawa tugasnya adalah tentang memahami udara dan angin, dan berbasikal membantu dia merasakannya. Ruben kemudian menunjukkan Sonny dan memperkenalkannya kepada pasukan kilang, tetapi tidak semua orang gembira dengan Sonny menyertainya. Kemudian, pada sidang akhbar, seorang wartawan cuba membuat Sonny marah dengan soalan yang sukar, tetapi Sonny tetap tenang, menjawab dengan sopan, dan berlalu pergi. Malam itu, Sonny mengkaji litar lumba dan tiba di litar awal. Joshua muncul dan terkejut melihat Sonny sudah berada di sana sebelum kru tiba. Tidak lama kemudian, Ruben memperkenalkan Sonny kepada Peter Bunning, salah seorang pelabur pasukan. Selepas itu, Sonny mula bersiap sedia untuk perlumbaan. Pemandu kemudian beratur untuk pesanan kelayakan. Apabila pusingan formasi bermula, Sonny menghadapi masalah mencari GR untuk beberapa saat, tetapi akhirnya berjaya.
Sebaik perlumbaan bermula, Sony menggunakan tayar lembut manakala kebanyakan yang lain menggunakan tayar sederhana. Disebabkan ini, dia cepat melepasi beberapa kereta, tetapi selepas beberapa minit, tayarnya hilang cengkaman. Dia meminta untuk masuk ke dalam lubang. Walau bagaimanapun, apabila kedua-dua kereta Apex GP masuk untuk menukar tayar, hentian pit mereka sangat perlahan. Selepas hentian pit Sony, dia berakhir berhampiran Joshua di trek. Joshua cuba memintasnya, tetapi Sony menghalangnya. Joshua memberitahu pasukan untuk meminta Sony berpindah, tetapi Sony tidak mengendahkan mesej itu. Mereka berebut jawatan dan akhirnya bertembung antara satu sama lain. Kembali ke garaj, Joshua marah tentang perhentian pit yang perlahan. Apabila Sony tiba, Joshua cuba memulakan pergaduhan. Dia mengikut Sony keluar dan bertengkar dengannya. Sony memberitahunya bahawa tiada siapa yang mengambil berat tentang pasukan itu, dan jika Joshua mahu melepasinya, dia perlu mendapatkannya. Kemudian, Sony berlalu pergi. Pada malam itu, Ruben melawat Sony dan bertanya sama ada dia sengaja memukul Joshua kerana sesuatu dari masa lalu. Sony berkata tidak. Dia memberitahu Ruben bahawa kereta itu terlalu perlahan dan ia tidak berdaya saing. Sony kemudian pergi ke kilang dan melihat Katih mengusahakan reka bentuk sayap hadapan baru. Dia membawanya keluar untuk minum dan bertanya kepadanya pendapat semua orang tentangnya. Katih kata orang fikir dia pemandu manja. Sony kemudian menjelaskan bahawa masalah sebenar adalah dengan kereta. Ia jauh lebih perlahan daripada semua kereta lain di bahagian lurus. Sony memberitahu pasukan bahawa mereka perlu membina kereta yang berprestasi baik walaupun dalam keadaan kasar dan boleh mengendalikan perlumbaan jarak dekat. Tetapi Katih menipisnya dan berkata dia akan mengusahakannya hanya selepas Sony menamatkan perlumbaan. Dalam beberapa hari akan datang, kedua-dua Sony dan Joshua berlatih bersungguh-sungguh dan bersedia untuk perlumbaan seterusnya. Suatu hari, Joshua menonton dokumentari tentang Sony dan mengetahui apa yang sebenarnya menamatkan kerjaya perlumbaannya. Semasa Grand Prix Spanyol 1993, Sony mengalami kemalangan teruk dan dia tidak pernah benar-benar pulih selepas itu. Selepas itu, tiba pula Grand Prix Hungary. Seluruh pasukan berkumpul untuk membincangkan strategi perlumbaan. Hanya ada dua pelan, pelan A, satu hentian pit, dan pelan B, dua hentian pit. Tetapi Sony kata mereka patut mencipta tuas sendiri, bukannya hanya bergantung pada pelan-pelan itu. Perlumbaan bermula dan Sony mendapat tusukan awal selepas terkena beberapa serpihan. Pasukan itu mahu memberinya tayar keras, tetapi dia meminta tayar lembut. Apabila mereka tidak mendengar, dia enggan meninggalkan lubang itu. Akhirnya, mereka bersetuju dan memakai softs. Sony kemudian memberitahu mereka untuk bersiap sedia untuk perhentian lain tidak lama lagi, tetapi pasukan itu tidak faham. Kemudian dalam perlumbaan, Sony merosakkan sayap hadapannya dan menyebabkan kereta keselamatan. Ini membantu Joshua menaikkan kedudukan. Sony melakukan ini lagi kemudian, mencipta kereta keselamatan yang lain, yang membantu Joshua mendapat mata. Selepas perlumbaan, Joshua cuba mengucapkan terima kasih kepadanya, tetapi Sony hanya berkata, hanya satu mata, dan berlalu pergi. Pada hari-hari berikutnya, Sony menghabiskan masa berjam-jam dalam simulator dan mencari persediaan terbaik untuk kereta itu. Katih memberitahunya bahawa, seperti yang dia tanya, peningkatan baharu akan siap menjelang Grand Prix Belanda. Sementara itu, pada hujung minggu Grand Prix Itali, Sony memberitahu Joshua bahawa semua orang akan memerhatikannya. Dia memberitahu Joshua untuk mencuba dan menang sementara Sony memegang baki pik. Semasa perlumbaan, Sony mendapat satu lagi tusukan dan jatuh satu pusingan di belakang pendahulu. Selepas hentian pik pantas, dia menyertai semula trek betul-betul di hadapan Max Verstappen. Dia memperlahankan Max untuk beberapa seleko, yang memberi Joshua peluang untuk mendapatkan masa. Pada pusingan ke-46, hujan mula turun. Kebanyakan pemandu pit kecuali Max dan Joshua. Mereka tinggal di luar dengan tayar kering. Sony memutuskan untuk membuat pit untuk tayar perantaraan dan kemudian menunggu di dalam kotak pit untuk para pemimpin mendekat. Ketika Max Verstappen hampir melepasi, Sony pantas bergerak di hadapan dan menghalangnya untuk beberapa penjuru. Ini membantu Joshua mengejar. Sony melihat bahawa Joshua kini berada sangat dekat di belakang Max dan memberitahu pasukan untuk meminta Joshua untuk tidak melepasi sehingga lurus utama. Pasukan itu menghantar mesej, tetapi Joshua tidak menindahkannya dan cuba memintas Max sebelum seleko terakhir. Joshua hilang kawalan, kemalangan teruk, dan keretanya terbakar. Melihat perkara ini, Sony melompat keluar dari keretanya dan bergegas menyelamatkannya. Di hospital, ibu Joshua mengatakan bahawa Joshua tidak apa-apa,
cuma cedera ringan. Tetapi kemudian dia memanggil Sony, menyalahkannya atas kemalangan itu, dan berlalu pergi. Kemudian, pada sidang akhbar, Ruben memberitahu media bahawa Joshua semakin pulih dan seorang pemandu simpanan akan berlumba untuk pasukan itu sehingga dia kembali. Di Grand Prix Belanda, pasukan memasang peningkatan baharu yang diminta oleh Sony. Dengan peningkatan, Sony mendapat mata dalam beberapa perlumbaan seterusnya. Joshua melihat ini dan berasa tersisih. Dia memutuskan untuk menolak keras dalam perlumbaan seterusnya. Di Grand Prix Belgium, Joshua kembali dan berlumba dengan agresif. Semasa perlumbaan, dia memukul Sony, menyebabkan Sony terhempas dan bersara daripada perlumbaan. Joshua mendapat mata. Selepas perlumbaan, Sony memberi amaran kepada Joshua bahawa perlumbaan untuk membalas dendam pribadi akan mencederakan pasukan dan boleh memusnahkan kerjaannya. Kemudian dia berlalu pergi. Melihat ketegangan itu, Kate membawa kedua-dua pemandu ke sebuah bar dan membuatkan mereka bermain permainan kad. Pemenang akan mengetuai pasukan dalam perlumbaan seterusnya. Mereka bermain dan Joshua pergi semua, memikirkan dia menang. Dia pergi dengan gembira. Tetapi selepas melihat kad Sony, Kate menyedari Sony membiarkan Joshua menang dengan sengaja. Tidak lama kemudian, Sony dan Kate berkongsi detik romantis dan ciuman. Pada masa itu, Ruben tiba dengan berita buruk. FIA telah memulakan siasatan ke atas alat ganti kereta baharu mereka. Pasukan perlu mengalih keluar naik taraf dan kembali ke persediaan lama. Pada Grand Prix seterusnya, Sony tidak dapat menjumpai kad bertuahnya yang membantu memastikan dia tenang. Dia memandu dengan marah, menolak terlalu kuat dan terhempas. Dia dibawa ke hospital. Di sana, Ruben mengetahui bahawa Sony mengalami kecederaan tulang belakang yang serius, patah tulang dan kemungkinan lumpur, semuanya dikaitkan dengan kemalangannya pada tahun 1993. Kecewa dan emosi, Ruben memberitahu Sony bahawa dia tidak akan membenarkan dia berlumba lagi. Beberapa hari kemudian, Peter bertemu dengan Sony dan memberitahunya bahawa dia akan mengambil alih pasukan. Beliau berkata bahawa beberapa pelabur baharu akan datang kerana prestasi baik pasukan itu baru-baru ini. Peter menawarkan Sony jawatan ketua strategi. Apabila Sony bertanya tentang Ruben, Peter berkata Ruben akan pergi. Peter kemudian memberikan Sony kad perniagaannya dan berlalu pergi. Pada hari perlumbaan terakhir, Sony tiba dengan dokumen undang-undang untuk melindungi pasukan. Apabila dia bertanya kepada Kate tentang siasatan FIA, dia berkata kes terhadap naik taraf kereta mereka telah digugurkan. Jadi pasukan memasang peningkatan semula. Sony kemudian meyakinkan Ruben untuk berlumba sebagai pemandunya dan Ruben bersetuju. Sementara itu, Sony menolak tawaran Peter dan bersiap sedia untuk berlumba. Perlumbaan bermula. Terima kasih kepada strategi pintar, Joshua berlari di tempat pertama dan Sony di tempat keempat. Tetapi kemudian, Sony memutarkan keretanya yang menyebabkan bendera merah dan menghentikan perlumbaan. Oleh sebab itu, mereka dibenarkan membaiki kereta Sony dan menukar tayar. Memandangkan Apex GP layak di bahagian belakang, mereka kini mempunyai kelebihan tayar. Apabila perlumbaan dimulakan semula, Sony membantu Joshua mengejar pendahulu perlumbaan, Lewis Hamilton. Joshua dan Hamilton berjuang keras dan kedua-duanya terhempas. Ini meletakkan Sony di hadapan. Sony tetap tenang dan memenangi perlumbaan untuk Apex GP. Seluruh pasukan meraihkan kemenangan menakjubkan mereka. Akhirnya, Sony meninggalkan litar dengan senyuman lebar di wajahnya. Kisah itu berakhir dengan Sony memulakan pengembaraan seterusnya.